Assalamualaikum anak-anak, apa khabar? Cikgu doakan anak-anak semua sentiasa sihat dan bersemangat untuk belajar di rumah sepanjang tempoh PKP. Okey, baik. Nama saya Cikgu Rafiza binti Abdul Rashid dari SMK Abi. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anak-anak tajuk 3 pendidikan seni visual tingkatan 5 iaitu seni catan. Okey. Baik, objektif kita pada hari ini ialah menjelaskan seni catan barat mengikut abad pilihan dari aspek yang pertama aliran dan gaya, yang kedua pelukis dan karya. Okey, baik. Standard kandungan patah balik ya. Okey, cikgu nak fokuskan hari ini kepada 3.1 pemahaman terhadap konsep seni catan dan juga 3.4 penghayatan terhadap hasil karya seni catan dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual. Okey, ini ialah aliran-aliran catan barat mengikut abad pilihan. Semasa murid di tingkatan 4 dahulu, murid-murid telah pun mempelajari tajuk catan dari abad 14 hinggalah abad ke-19. Di tingkatan 5, tajuk kita bermula daripada abad ke-20 sehinggalah kini. Okey. Seperti yang murid-murid dapat lihat pada skrin, terdapat 8 gaya dan pelukis catan barat. Yang pertama ialah Fauvisme, yang kedua Ekspresionisme, ketiga Kubisme, Surrealisme, Ekspresionisme, Abstrak, seni pop dan juga seni op. Baik, kita lihat satu persatu nanti ya. Okey, sebelum itu cikgu nak fokuskan cikgu nak bagi penekanan kepada kata kunci. Ini 3 perkataan yang murid perlu faham maksudnya. Baik, yang pertama itu abstrak. Apa dia itu abstrak? Abstrak ialah sesuatu ataupun perkara yang kita tak dapat lihat atau kita tak dapat rasa dengan panca indera, tetapi hanya terdapat dalam fikiran. Okey, itu ialah abstrak. Figuratif pula dia lebih abstrak. Maksud figuratif itu ialah bersifat seperti mana nak cakap ya? Lebih imaginatif, di mana pelukis menggunakan bahasa figuratif dalam menghasilkan karya. Contoh mereka menggunakan metafora dalam menyampaikan mesej di dalam karya mereka. Baik, yang ketiga ialah primitif. Maksud primitif tu ialah zaman kuno. Okey, zaman dahulu kala, zaman kuno ya. Okey, ini ialah aliran yang pertama, Fauvisme. Baik, aliran ini menolak idea peniruan terhadap alam. Okey, pelukis-pelukis dia tak suka meniru alam semula jadi. Kemudian mereka juga tidak terikat dengan warna-warna semula jadi yang terdapat pada alam. Apa maksud dia tu? Okey, maksudnya apabila mereka melukis, mereka telah mengubah warna yang dapat mereka lihat pada alam sekitar. Contohnya kalau dilihat pokok itu warna hijau, mungkin warna yang digunakan ditukar kepada kuning atau merah, atau apa sahaja warna yang dipilih oleh pengkarya. Okey. Aliran ini juga banyak menggunakan warna penggenap. Baik, warna penggenap sifatnya ialah bertentangan, iaitu nama lain dia ialah kontra. Okey, contoh warna penggenap ialah merah dan hijau, ungu dan kuning, biru dan jingga. Itu contoh warna penggenap. Nak kenal dia senang. Dalam roda warna, murid boleh tengok kedudukan warna penggenap ini pada roda pertama dia bertentangan dengan warna pada roda yang kedua. Itu maksud warna penggenap. Okey, yang keempat. Aliran ini juga bersifat emotif.
dan imaginatif, serta ada juga pelukis yang menggunakan seni primitif Amerika di dalam karya. Okey, seterusnya. Baik, ini contoh karya aliran Fauvisme. Pelukis ialah Maurice de Vlaminck. Lihat ya, warna-warna yang digunakan sangat terang, pelbagai. Kemudian kita boleh lihat sapuan burus yang tidak rata. Okey, ini contoh yang lain. Lihat pada warna-warna dia ya. Warna dia semuanya menggunakan semuanya tidak meniru warna semula jadi objek ataupun alam. Yang kiri ialah karya Henri Matisse. Kemudian yang tengah itu ialah karya Maurice de Vlaminck. Kanan ialah karya André Derain. Okey. Next, kita tengok aliran seterusnya. Ekspresionisme. Okey, aliran ini bermula di Jerman, dipelopori oleh kumpulan yang diberi nama Die Brücke atau nama lainnya ialah The Bridge. Okey, kumpulan ini menggunakan warna-warna yang terang, dramatik. Mereka juga menolak ciri-ciri realisme, manifestasi perasaan dan keresahan emosi pelukis. Okey, ini lebih kepada emosi dalaman pelukis dalam menghasilkan karya. Mereka menolak peniruan terhadap alam. Okey, kita lihat contoh di sini. Yang sebelah kiri ialah karya Edvard Munch, The Scream. Okey, kalau lihat di situ, rupa figura di depan tu seolah-olah distort ya, dia dah tak nampak rupa yang sebenar. Okey, warna alam semula jadi di belakang juga tidak menggambarkan warna sebenar. Okey. Contoh yang kedua daripada pelukis Wassily Kandinsky, The Blue Rider. Okey. Bila awak lihat ya, awak lihat karya ini, The Scream contohnya sebelah kiri tu, kita boleh nampak emosi pelukis dalam menghasilkan karya. Okey. Emosi dalaman itu dipaparkan di dalam karya. Okey, seterusnya ini ialah karya Paul Klee. Yang kanan juga karya Paul Klee, Castle and Sun. Alright. Habis ekspresionisme, kita masuk kubisme. Aliran yang bermula tahun 1907 sehinggalah 1922. Okey, aliran yang gayanya lebih kepada geometri, abstrak geometri. Okey, pelopor bagi aliran ini ialah Pablo Picasso dan George Braque. Gaya mereka banyak menggunakan satah geometri. Bentuk sebenar diubah kepada geometri. Baik, kita lihat karya kubisme ni macam mana. Okey. Baik, lihat ketiga-tiga contoh. Yang kiri ialah karya Pablo Picasso. Yang kanan Fernand Layar, yang kiri George Braque. Kesemuanya murid boleh lihat ada ciri-ciri geometri di dalam karya. Okey, karya kubisme ni dia tidak ada, orang kata apa, latar belakang ni tidak ada pecahan ruang. Dia seperti ruang yang rata. Okey, objek yang dilukis kebanyakannya semua mempunyai satah. Okey, satah geometri. Kita tengok contoh yang lain ada tak? Okey, ini. Karya Fernand Layar yang kiri, yang kanan George Braque. Glass on a table. Okey, dilukis gelas di atas meja, tapi gelas juga nampak seperti bersatah.
Sorry. Okey. Baik, aliran seterusnya ialah surrealisme. Baik, aliran ini dari tahun 1924 sehinggalah 1966. Aliran seni yang terpenting di Paris. Okey, aliran ini membawa karya berbentuk mimpi ataupun alam bawah sedar. Karya lebih bersifat abstrak dan figuratif. Baik, apa maksud gambaran mimpi dan alam bawah sedar? Okey, dia lebih kepada fantasi. Nanti kita lihat contoh, murid akan faham bila tengok contoh-contoh karya. Penggunaan warna juga tidak dititik beratkan. Okey, kita lihat pada contoh karya yang pertama ini. Macam mana nak sebut nama ni? René Magritte. Okey, personal values. Lihat pada karya, kalau lihat di situ ada sikat di atas katil, ada berus, makeup di atas almari. Kalau kita lihat dari segi kadar banding, objek tu nampak tidak realistik lah. Dan kenapa sikat itu berada di atas katil? Kenapa berus makeup tu berada di atas almari? Okey, jadi inilah dia gambaran kepada karya pelukis surrealisme. Mereka lebih gemar menggambarkan gambaran alam bawah sedar ataupun fantasi ataupun alam apa tadi? Alam mimpi. Tengok contoh yang lain ya. Okey, ini Salvador Dali, The Persistence of Memory. Yang kanan juga karya Salvador Dali. Okey, lihat pada karya, terlihat contoh yang kiri itu jam dalam keadaan yang cair. Ini mungkin dia punya ilusi, imajinasi pelukis itu sendiri. Baik, aliran seterusnya ialah ekspresionisme abstrak. Aliran ini muncul selepas Perang Dunia Kedua 1940-an sehinggalah tahun 1960-an. Berpusat di New York, Amerika Syarikat. Pelukis menggunakan berus yang besar, juga sapuan warna yang kasar. Teknik yang mereka gunakan ialah titisan, lelehan, percikan cat secara spontan. Okey, ekspresionisme ni berasal pada perkataan ekspresif. Okey, ekspresif tu karya yang sangat ekspresif, yang meluahkan perasaan dalaman. Abstrak. Okey. Ekspresionisme abstrak. Sebab namanya begitu. Next kita tengok contoh. Ashley Gorky, karya How My Mother's Embroidered Apron Unfolds in My Life. Yang kedua ialah William de Kooning, Excavation. Okey, yang ketiga ini ialah pelukis Jackson Pollock. Okey, tengok yang kiri tu artist at work tu, itu ialah Jackson Pollock sendiri ya. Bagaimana beliau menghasilkan karya, ini caranya. Karya beliau menggunakan kanvas yang besar-besar ya. Okey, dia menggunakan teknik renjisan, titisan, apa lagi tadi? Percikan cat secara spontan. Okey, yang kanan tu contoh karya Jackson Pollock, composition with red strokes. Ada lagi tak contoh kita tengok ya? Okey, tak ada dah. Baik, yang ini ialah karya seni pop. Pop ini berasal daripada perkataan apa? Berasal daripada perkataan popular. Okey, mudah saja nak ingat seni pop, awak ingat popular. So, seni pop berkaitan dengan imej-imej yang popular. Aliran ini muncul di England dan Amerika Syarikat menggunakan teknik hard edge. Okey, teknik hard edge ni ialah teknik sapuan warna yang tepat, iaitu pelukis memisahkan warna dengan tepat. Ada juga pelukis menggunakan teknik masking tape. Dia letakkan masking tape untuk memisahkan warna antara dua bahagian. Okey, karya juga seolah-olah dipotong-potong. Okey, warna yang pelukis gemar gunakan ialah warna primer. Warna primer ni terdiri daripada warna asas lah, iaitu merah, biru dan kuning.
warna yang kontras dan juga terang. Mereka juga menggunakan teks. Okey, di dalam karya jika ada teks itu gemar dibuat dalam ukuran yang besar, sapuan berus yang tebal. Baik, image popular tadi, bagaimana yang dikatakan image popular? Image popular ialah pada billboards. Billboards tu ialah papan peraga ya, komik, majalah, iklan, fashion ataupun gambar portrait. Artis ataupun kita panggil apa kita panggil pop star, film star, ahli politik ya, image-image popular yang dikenali ramai. Baik, kita tengok contoh karya. Yang kiri ialah karya Robert Rauschenberg, iaitu Retroactive 2. Lihat pada image dalam karya. Kalau tak silap saya itu gambar portrait siapa ya? Bekas Presiden Amerika Syarikat yang dibunuh tu. Apa nama ya? John F. Kennedy. Kalau tak silap lah. Okey. Yang tengah karya Andy Warhol, Marilyn Monroe. Dan yang kanan sekali Richard Wiseman. Richard Wiseman ni merupakan kawan rapat kepada Andy Warhol ya. So dilukis gambar kawan dia sendirilah sebagai mengingati persahabatan. Okey, so seni pop ni lebih kepada image-image popular. Kita tengok ada contoh lain tak lagi? Oh, tak ada dah. Okey, next yang akhir sekali ialah seni op. Baik, seni op ini juga mudah untuk murid ingat. Dia singkatan kepada seni optika. Okey, optika ini melibatkan mata. Okey. Apa kita panggil? Ilusi optik. Okey, karya yang berupa ilusi optik. Menggunakan garisan, warna, bentuk yang dilakukan dengan cermat. Karya berupa 3 dimensi yang dihasilkan di atas permukaan 2 dimensi. Okey, 2 dimensi itu apa? Mungkin kertas, mungkin kanvas, mungkin papan. Apa saja yang berbentuk 2 dimensi. Okey, ada ruang dan juga pergerakan di dalam karya. Karya banyak menggunakan rupa geometri. Baik, apabila sebut tentang rupa geometri, murid jangan confuse ya, jangan keliru sebab jangan keliru dengan karya aliran kubisme. Geometri dalam kubisme dia lebih kepada objek-objek yang ada di sekeliling tu. Sama ada figura, sama ada objek alam atau apa saja, dia ada objek di dalam gambar tu. Itu kubisme. Tetapi objek yang dilukis itu ada satah geometri. Berbeza dengan seni op. Seni op walaupun menggunakan rupa geometri, dia lebih kepada garisan. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini dia. Victor Vasari, karya Julian Stanjak juga. Okey, bila awak tengok garisan yang dihasilkan dalam karya, seolah-olah dia menipu pandangan mata kita. Kita nampak dia seperti dia ada pergerakan. Kemudian apa lagi? Garisan tu sendiri dilakukan dengan cermat dan kemas. Tidak ada objek yang dapat dikenal pasti. Maksud saya macam tidak ada objek alam lah di sini. Objek semula jadi itu tak ada. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Ini juga lebih kepada garisan. Okey, karya Bridget Riley, Contract 3 and Orient 4. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah jika ada kelapangan, bolehlah kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian dahulu. Assalamualaikum.